Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita daripada dua orang yang berbeza, tapi cerita kali ini permulaannya agak menarik. Abang suka pula dengan cerita yang pertama. Rasa macam comel-comel je. Nanti Abang akan ceritakan. Cerita yang kedua buatkan Abang rasa meremang-remang bulu roma tengkuk. Nanti Abang akan ceritakan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Jadi tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi cerita yang pertama ni sebenarnya diberi oleh anak-anak berumur 9 tahun. Pandai pula dia hantar email pada Abang. Tapi cara dia susun email tu, biasalah budak 9 tahun baru nak menyusun ayat. Jadi kita kenal memang dia tengah belajar untuk menghantar email. Tapi memang berani bagi Abang. Dia macam ni. Nama dia Alif. Dan dia kata tinggal dekat satu flat dekat kawasan Kuala Lumpur. Dan dia seronok sangat tinggal kat sana sebab kedudukan rumah dia memang antara yang tertinggi dekat kawasan tu. Dengan kata lain, kawasan tu memang banyak angin bila dia buka tingkap. Lebih-lebih lagi kalau dia buka tingkap waktu malam, memang banyak angin masuk. Dan selalunya sampai ke tengah malam dia akan buka tingkap. Walaupun rumahnya tinggi, tapi dia adalah jeriji-jeriji besi. Jadi taklah begitu bahaya. Cumanya bila angin masuk, dia kata memang seronok. Mak dia suka, bapak dia suka, adik-beradik dia pun suka. Setiap kali dia start aja bapak dia tengok TV, dia berita, dia teruslah buka tingkap sampai tengah malam. Antara pot yang paling menarik dekat dalam rumah tu adalah duduk di sebelah tingkap sambil tengok TV. Dekat sebelah tingkap tu pula ada sofa. Memang itulah pot Alif untuk tengok TV, untuk berehat-rehat dekat dalam rumah tu. Sebenarnya dia cerita dekat Abang dengan mulakan persoalan. Dia kata dia tak pernah tengok makhluk alam sebelah dan dia pun tak adalah berniat nak tengok alam sebelah. Tapi dia sampaikan dua cerita yang buatkan Abang rasa kagum dan tertanya-tanya. Cerita pertama katanya, pada satu malam tu, dia kata lebih kurang nak solat isyak berjemaah bersama keluarga. Jadi dia kata waktu nak bersolat berjemaah tu lebih kurang, bapak dia balik lambat waktu tu, jadi nak bersolat jemaah tu lebih kurang pukul 10 malam. Jadi macam biasa, kiblat menghala ke kawasan tingkap yang terbuka. Sementara nak tunggu, bapa dia siap-siap ambil wuduk dan juga nak bentang sejadah. Dia pun tengok-tengoklah dekat luar tingkap. Dia kata tak tahulah Alif nampak apa, tapi yang Alif nampak ada satu kain besar terbang dekat kawasan, dekat udara. Dia kata kain tu terbang bergulung-gulung. Lepas tu kain tu membesar, maksudnya melebar semula. Lepas tu dia bergulung balik. Alif pun tengok. Alif tak tahulah yang itu hantu ke tidak. Cuba pakcik bagi tahu. Dia panggil abang pakcik lah kan. Cuba pakcik bagi tahu itu hantu ke bukan. Sebab Alif tengok, Alif tak takut. Kawan-kawan Alif cakap kalau tengok benda takut itu bau hantu. Kalau tengok tak takut itu alien. Abang tak tahu nak jawab macam mana. Tapi abang ceritakan ni sebagai pengalaman anak-anak untuk kita sebagai bapa-bapa, mak-mak ni ambil pengajaran. Dia cakap benda tu berlaku sepanjang bapa dia tak ada dekat kawasan tu. Bila bapa dia ada dekat kawasan tu, maksudnya dah habis ambil wuduk, terus kain tadi yang bergulung-gulung dekat kawasan udara tadi terus hilang. Terus dia terbang ke mana, Alif pun tak tahu. Dan diorang pun teruslah sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak barulah diorang tidur, buat aktiviti lain. Itu kes yang pertama. Yang kes kedua pula, pada satu malam tu Alif ikut bapa dia tengok cerita tengah malam. Maksudnya habis ni tengah malam pukul 12 baru habis cerita tu. Dia kata jadi dia tengok macam biasa, dia akan duduk dekat kawasan sofa yang dekat dengan tingkap. Itu pun dia kata Alif tak tahu apa yang Alif nampak. Cuma Alif tak takut. Esok paginya Alif cerita apa yang Alif nampak. Kawan-kawan semua cakap yang Alif nampak tu adalah UFO.
Macam ni dia kata. Alif nampak satu benda bulat macam bola warna hitam. Tapi ada kalanya dia keluarkan warna seakan-akan warna emas. Dan benda tu berlegar-legar di udara. Dia kata pada waktu tu mula-mula dia ingatkan drone. Sebab kes ni berlaku pada tahun 2020. Dia kata dia mula-mula ingatkan drone yang berlegar-legar tu. Jadi dia pun tengoklah dekat luar tingkap tu nak pastikan drone atau bukan. Tengok agaknya benda tu perasan Alif tengok dia. Jadi lepas dia perasan tu dia terus hilang ke atas langit dan terus tak nampak lagi. Lepas tu dia tanya dengan ayah dia, apa benda yang benda bulat berlegar-legar keluarkan warna oranye, warna emas. Jadi bapa dia cakap itu cuma ilusi. Dia kata berangannya ni, kau banyak berangan tengok cerita Superman ni. Sebab itu kau nampak benda bulat-bulat, emas-emas, hitam-hitam. Jadi biasalah jawapan kita bapa-bapa memang macam itulah untuk mengelakkan anak daripada tanya lebih lanjut. Jadi pada waktu tu Alif kata dua peristiwa tu diceritakan dekat sekolah dan kawan-kawan dia semua percaya yang Alif nampak tu adalah alien. Jadi Alif pun dengan berani tulis email kepada abang dengan dia panggil abang sebagai Pak Cik Jo. Dan dia tanya ke abang, adakah yang dia nampak tu adalah makhluk alam sebelah yang mana Pak Cik selalu ceritakan. Jadi Pak Cik nak cakap ni adalah jawapannya. Jawapannya adalah apa yang Alif nampak tu adalah sesuatu yang istimewa. Hanya Alif saja yang boleh nampak dan Alif je yang tahu. Tapi Pak Cik suka sebab Alif tak takut. Tak perlu takut dengan makhluk alam sebelah walaupun makhluk tu datang daripada mana pun. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Mukadimahnya comel-comel je. Pada tahun 2007, Kak Ling dengan suami dia beli rumah dekat satu tempat dekat Johor. Nama tempat ni adalah Austin Johor. Abang pun tak tahu dekat belah mana dan abang rasa macam tak pernah dengar. Dia kata rumah dekat situ boleh tahan harganya, tapi untuk membesarkan anak-anak kawasannya memang sangat sesuai. 2007 dia kata. Beli pula pada waktu tu atas plan. Belum nampak lagi rumah tu berdiri macam mana. Ambil masa setahun jugalah kata Kak Ling untuk rumah tu betul-betul wujud depan mata. Pada tahun 2008, diorang semua keluarga pindah dekat rumah tu. Sebelum pindah ke rumah tu, Kak Ling cakap ada sesuatu benda yang pelik, iaitu kawasan rumah tu waktu sedang dibangunkan, walaupun banyak pekerja-pekerja, tapi tetap rasa suram. Memang tak tahu macam mana nak jelaskan, tapi walaupun banyak pekerja-pekerja kontrak yang tengah pasang batu, cat simen semua macam tu, tapi tetap juga tak nampak bunyi riuh kelentang-kelentung pembinaan. Dia rasa macam pembinaan tu dibuat atas kubur yang sunyi. Itu yang Kak Ling rasa. Jadi dia kata 2008 dia pun pindah dekat rumah tu. Masa tu pula dia tengah mengandung anak yang keempat. Orang kata kalau mengandung ni baunya wangi. Makhluk alam sebelah bau wangi kan. Jadi dia kata lebih memburukkan keadaan lagi pada waktu tu, suami dia baru dapat naik pangkat. Jadi disebabkan tu banyak harilah suami dia terpaksa bekerja balik sampai lewat malam. Lebih teruk lagi, ada kalanya suami dia terus dihantar pergi kursus atau pergi outstation tempat lain yang memakan masa sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu. Jadi nak jadi cerita Pak, setiap kali suami dia pergi outstation, Kak Ling akan minta anak-anak dia yang pertama, kedua dan ketiga sama-sama tidur dekat dalam bilik supaya untuk mengelakkan perkara buruk berlaku. Dan suami dia akan selalu buat video call video call malam untuk bagi tengoklah macam mana keadaan bini dia tengah mengandung lah macam tu, untuk pastikan semuanya keadaan baik. Jadi ceritanya bermula pada satu hari, suami dia ni pergi outstation dekat tempat yang memang jauh. Dia tak beritahu kat mana, cuma dia kata outstation tu memakan masa 2 minggu. Jadi 2 minggu ni pula dia tak ada, suami dia jauh dan dia tinggal hanya dengan anak-anak. Nak jadi cerita, pada hari kejadian,
anak sulung Kak Ling tidur rumah nenek dia yang tak berapa jauh sangat daripada rumah tu, rumah Kak Ling. Jadi tengah-tengah pukul 10 malam lah macam tu, ini baru permulaan cerita ni. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu, suaminya pun telefon lah. Waktu tu anak-anak tidur dekat dalam bilik dan semua dah tidur. Tinggal Kak Ling aja waktu tu, dia pun tak boleh tidur. Dia kata tak tahulah kenapa sangat panas waktu tu. Dia pun ambil tasbih berzikir-zikir je lah nak bagi sejuk hati. Yalah suami tak ada kan. Jadi waktu suami dia call, dia pun cepat-cepatlah angkat call tu. Video call rindu dengan suami. Jadi sambil-sambil tu dia mengiring. Sambil dia call tu dia mengiring. Suami dia pun tali cakap dengan dia. Tapi tengah-tengah berborak tu, tiba-tiba suami dia cakap satu benda yang, hei, abang tak sedap, suka betul dengan dia cakap ni. Dia cakap macam tu. Macam ni abang buat kelakonan semula. Dia kata, yang kenapa abang tu adalah anak panggilan dia yang sulung. Kenapa abang meloncat-loncat dekat belakang? Aduh, seram dia. Kenapa abang meloncat-loncat dekat belakang? Dia cakap macam tu. So, waktu tu, Kak Ling terdiam tau. Kak Ling tak nak, memang Kak Ling tahu, anak dia tak ada dekat rumah tu. Yang ada anak nombor 2 dengan nombor 3. Tapi yang suami dia tegur adalah anak pertama. Kenapa abang meloncat-loncat kat belakang? Lepas tu Kak Ling pun malas nak fikir panjang. Kak Ling cakap, alah biarlah abang dia meloncat-loncat kat belakang tu. Tapi dia pun tak boleh nak tidur lagi. Agaknya cuaca panas. Lepas tu suami dia sambung. Tapi kenapa abang... Aduh, abang nak cakap pun sakit hati. Bukan sakit hati seram. Tapi kenapa abang pakainya pelik? Ya Allah. Kenapa abang pakainya pelik? Mukanya putih-putih. La ilaha illallah. Kalau abang jadi Kak Ling, abang tak tahu nak cakap apa lah. Jadi Kak Ling cakap macam ni. Oh, macam tu biarlah bang. Dia kata, biarlah dia nak pakai apa pun. Dia nak meloncat ke, dia nak terguling ke. Biarkan dia. Jadi diorang teruskan perbualan. Tiba-tiba suami cakap, Yang, kenapa abang tu makin galak pula melompatnya? Lain macam lah dia melompat. Ya Allah ya Rabbi. Kau apa ni? Pukul 12.30 weh. Lepas tu Kak Ling kata, tak adalah bang, biar je lah dia nak melompat. Dah lah bang, dia nak tidur, dia kata. Ling nak tidur, abang teruskanlah buat kerja. Tu suami dia pun matikanlah telefon. Pada waktu tu bila suami dia dah matikan telefon, Kak Ling dah berdebar-debar lah. Nak tengok belakang ada siapa. Memang betul anak dia memang tak ada. Tapi suami dia nampak. Nak tak nak, dia kena berpaling ke belakang nak tengok siapa. Di atas katil dia. Dua anak dia, yang nombor 2 dan nombor 3, tidur dekat toto dekat bawah. Tidur dekat bawah katil. Bukan bawah katil, maksudnya tepi katil. Yang suami dia nampak anak sulung meloncat kat belakang katil. Jadi Kak Ling waktu tu dia kata, dia cuba kuatkan hati selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia paling ke belakang, tapi tak ada siapa. Cuma yang lebih menakutkan, terdapat renyukan di atas katil seperti orang melompat. Kalau betul anak dia yang kedua atau yang ketiga melompat, Kak Ling mesti dah perasan sebab katil tu bergerak-gerak. Tapi siapa yang suami dia nampak? Jadi dia pun teruskanlah kehidupan macam biasa. Malas nak fikir sebab suami dia tak ada. Kalau dia fikir, dia makin takut. Jadi dia kata setiap malam dia ajak anak-anak dia tidur di bilik dengan dia. Dalam hari 2-3 hari selepas tu, waktu tu suami dia masih lagi belum balik. Nak jadi cerita hari Sabtu Ahad. Waktu tu Kak Ling tengah masak dekat ruang bawah. Kak Ling masak tengah ruang bawah. Tiba-tiba anak dia menjerit. Ya! Anak-anak dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga ada dekat tingkat atas. Tapi anak dia ketiga-tiganya serentak menjawab, ya. Waktu tu Kak Ling pelik. Dah kenapa pula anak aku tiba-tiba bernasyid ke apa, berkuaya ke apa. Kak Ling diam, masak. Terus dengan mengandung ni, masak. Tiba-tiba anaknya panggil lagi. Ya. Waktu tu Kak Ling dah rasa macam ada yang tak kena ni. Tak apa, kalau kali ketiga dia panggil ya, memang Kak Ling naik. Jadi dia pun teruskanlah masak. Masak punya masak untuk anak-anak ni, tengah mengandung-andung ni. Lepas tu anak dia sekali lagi keluarkan
jawapan yang sama, panggilan yang sama. Ya, waktu tu Kak Ling tutup api, berlari Kak Ling ke atas. Apa hal? Dia tanya dengan anak dia. Kenapa panggil mama? Kenapa panggil ya? Jadi Kak Ling, anak dia cakap, bukan mama panggil kita orang ke tadi? Mama panggil, Alung, abang, adik, abang, adik, abang, angah, adik. Gitu. Dia orang dengar Kak Ling yang panggil. Jadi sebab itulah anak-anak dia tengah menonton TV ke atas, jawab ya. Seolah-olah mak dia panggil. Jadi Kak Ling kata, berapa kali mama panggil kita? 3 kali. Mama panggil dalam yang suara yang sama. Ingatkan ada apa-apa. Ingatkan nak suruh turun. Selalunya kalau mama suruh turun, mama akan cakap, abang, angah, adik turun. Jadi diorang turun. Habis mama ada suruh turun tak? Kata Kak Ling. Tak ada, mama tak suruh turun pun, mama panggil. Macam mana mama panggil? Cuba cakap sekali lagi. Alung, salah. Abang, angah, adik. Dia orang jawab. Sekali lagi panggil. Abang, angah, adik. Ya Allah, ya Rabbi, ya salam. Siang Kak Ling kata cerita ni siang. Bukan malam. Yang tadi malam yang meloncat-loncat kat katil tu. Malam, yang ni siang. Kak Ling kata, tak apalah. Tadi mama panggil. Mama saja nak dengar korang jawab. Kalau jawab, legalah mama. Korang semua ada kat atas sihat-sihat aja. Wa'alfiat. Waktu tu Kak Ling dah meremang-remang bulu roma dah. Ada yang tak kena dengan rumah ni. Jadi Kak Ling diam je lah. Selang 2-3 hari lepas tu, waktu tu lagi 2-3 hari lelaki dia nak balik, berlaku satu peristiwa yang memang agak-agak tegang jugalah kata Kak Ling, yang menyebabkan dia terpaksa cari ikhtiar lain. Waktu tu tengah malam, anak-anak semua tidur dekat dalam bilik. Cumanya Kak Ling tidur atas katil lah, dengan perutnya yang tengah mengandung kan. Anak pertama, kedua dengan ketiga duduk tidur dekat terutur bawah. Waktu tu dia kata, dia masih lagi antara sedar dengan tak sedar. Kalau orang selatan panggil empang pangalang, ataupun antara nak tidur lah. Waktu tu baru nak tidur. Anak-anak tidur dekat kawasan lantai, atas toto, tapi bersebelahan dengan almari. Dekat atas almari, dia ada satu beg yang 4 segi tu kan, yang selalu kita buat isi-isi pakaian tu, beg pakaian 4 segi yang besar tu. Kat situ, atas almari memang dia letak beg pakaian, cuma beg pakaian tu kosong. Waktu tu Kak Ling masih antara sedar dengan tak. Waktu antara tu, dia nampak beg tu bergerak. Beg tu daripada diletakkan cantik kedudukannya, tapi tergerak ke depan. Mula-mula Kak Ling ingat dia perasan. Jadi dia cuba kesat-kesat mata. Dia pandang balik ke arah beg tu. Memang beg tu dah beralih sedikit ke hadapan. Jadi Kak Ling kata tak membahayakan. Walaupun anak dia duduk kat bawah tu tak membahayakan. Jadi dia pun nak sambung tidur. Waktu tu antara nak tidur dah nak tidur sangat dah ni. Tiba-tiba dia perasan ada orang yang tolak beg tu. Dan beg tu punya kedudukan semakin ke depan dan hampir nak jatuh. Waktu tu Kak Ling bangun. Kak Ling periksa keadaan beg. Beg tu betul-betul dah hampir nak jatuh. Dan Kak Ling tolak semula beg tu. Dia panjat tangga, dia tolak semula beg tu ke dalam untuk mengelakkan beg tu jatuh. Kalau beg tu jatuh, beg tu mesti mengempap anak dia. Memang cedera. Anak dia bukan besar sangat waktu tu, kecil-kecil lagi, masih lagi sekolah, kecil-kecil lah, belum sekolah lagi. Dia tengah mengandung ni. Jadi dia biarkan, waktu tu dia dah rasa macam tak sedap hati. Jadi dia biar, dia tengok dia buat-buat tidur. Supaya nak mengelakkan daripada makhluk alam sebelah tu, kira macam nak tipu jugalah kan. Jadi dia buat-buat tidur. Tiba-tiba beg tu daripada ke dalam, kedudukannya dalam, beg tu terus ke depan. Dia macam ni, top ke depan. Kak Ling bangun, dia tarik anak dia. Habis dia tarik anak dia, beg tu jatuh. Puh. Dia kata mujur, dia tarik anak dia. Kalau dia tak tarik anak dia, memang anak dia kelepuk kena beg tu. Cedera. Waktu tu dia buka lampu, dia punya marah bila terjadi pada anak. Mak-mak ni, maknya dia hantu. Hantu pun dah kalah dengan mak ni. Marah dia kali. Engkau tu makhluk Tuhan. Jangan kacau. Engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Jangan dikacau anak aku tak pernah kacau kau. Waktu tu walaupun tengah malam, keadaan yang sunyi,
Suara Kak Ling begitu kuat sampaikan ketiga-tiga anak dia terbangun. Tanya kenapa mama tiba-tiba menjerit tengah malam kan? Agak pelik lah kan. Jadi Kak Ling kata dah. Ketiga-tiga tidur dekat atas. Tidur atas katil. Semua kita tidur atas katil. Jadi anak dia tanyalah, mama tak apa ke, tak sempit ke sebab mama ada adik dekat dalam perut? Tak apa. Semua tidur atas katil. Dah jadi seriau Kak Ling. Kak Lim pun ambil beg tu, dia tak letak balik kat tempat asal dia, tapi dia letak dekat sebelah almari untuk mengelakkan daripada benda kali kedua terjadi. Besok pagi dia cerita dengan mak dia, panggil ustaz. Ustaz cakap kawasan rumah dia adalah laluan. Sebenarnya abang pun tak faham apa yang dimaksudkan laluan. Adakah itu jalan raya makhluk alam sebelah ataupun itu adalah kawasan penempatan? Abang pun tak faham. Nanti kalau ada siapa-siapa yang tahu tentang maksud jalan alam sebelah, bagi tahu dekat bawah. Abang pun nak tambah-tambah ilmu. Dan ustaz tu beritahu itu adalah laluan alam sebelah. Ustaz tu buatlah macam baca-baca doa sikit, dia buatkan tuang-tuangkan air pagar-pagar rumah. Sejak daripada tu tak ada lagi gangguan. Selang 2 hari suami dia balik. Hari lega pula. Kak Ling kata bila dah suami balik lega sangat. Ketua keluarga balik kan. Jadi dia ceritalah dekat suami dia semua apa yang berlaku. Suami dia pun nampak macam takut juga. Sebab dia dah main macam mencederakan ni bukan satu benda yang seronok lah, bahaya. Tapi Kak Ling dengan suami dia ingatkan peristiwa dah tamat kat situ. Tapi bukan. Ada peristiwa yang lebih menakutkan berlaku selepas tu. Pada waktu ni hari cuti, Kak Ling kata. Cuti siang, bukannya malam. Dan suami dia ada dekat rumah. Tak ada pergi outstation. Anak-anak semua adalah gembiralah dekat dalam rumah tu. Kes ni berlaku tengah hari. Lepas habis diorang makan tengah hari, semuanya baring-baring lepak-lepak dekat kawasan ruang tamu. Sebab dekat kawasan ruang tamu tu kita dah letakkan TV lah. Dia kata ada TV besar dekat situ. Dia pun letakkan jadi anak-anak boleh tengok TV. Rumahnya 2 tingkat, lupa abang nak beritahu. Rumahnya 2 tingkat. Jadi diorang pun lepak-lepak lah dekat ruang tamu. Tiba-tiba tengah-tengah diorang lepak, baring-baring, bergurau senda, lampu chandelier yang ada dekat ruang tamu tu bergoyang. Waktu tu nampak macam pelik. Goyangnya pelik. Sebab goyangnya tidak sekata. Kalaulah benda yang bergoyang, goyangnya mesti macam ni. Sap. Macam tu kan. Tapi chandelier yang ada dekat rumah tu goyangnya hanya sebelah kanan. Dia berhenti tengah. Dia berhenti tengah. Jadi, itu memang tak wajar. Itu memang beralih. Memang bukan konsep alam semula jadilah. Bukan. Jadi mula-mula yang perasan suami Kak Ling. Cuit bini dia. Awak tengok tu. Lampu tu bergoyang. Waktu tu goyangnya sikit. Dia tak adalah goyang zoom. Tak adalah goyang tu. Goyangnya sikit. Jadi bila suami dia tengok, Kak Ling kata mungkin angin. Tapi kalau nak kata angin, pergerakan lampu chandelier tu tak macam tu. Pelik pergerakan dia. Okey. Jadi diam je lah. Okey. Tak sambung tengok TV. Bila sambung tengok TV, entahlah, mungkin tak menarik perhatian, lampu chandelier tu tak bergerak lagi. Duduk diam statik dekat situ. Waktu berjalan, tiba-tiba lampu chandelier yang tadinya duduk terpegun dekat situ, tiba-tiba dia bergerak dengan sangat ekstrim. Sum. Dia bergerak. Jadi bila pergerakan lampu chandelier yang besar tu macam tu pergerakannya, mula rasa tak sedap hati. Suami tarik anak-anak ke tepi. Anak-anak disuruh ke tepi, diorang semua beralih tak nak duduk dekat kawasan ruang tamu. Beralih daripada ruang tamu. Bila beralih daripada ruang tamu, lampu chandelier tu punya gerakan seolah-olah macam ada yang bergayut dekat atas dia. Jadi diorang anak beranak ni duduk dekat luar daripada ruang tamu sambil tengok chandelier tu bergoyang. Memang pelik. Jadi benda tu bergoyang. Dah anak-anak jadi ketakutan sebab benda tu tak pernah terjadi pun sebelum ni. Punyalah bergoyang. Ada lebih kurang 10 minit lah benda tu bergoyang. Nak baca pun terpegun juga. Selalu yang jadi macam ni malam kan. Ini tengah hari buta. Jadi tengok aja lampu chandelier tu. Tiba-tiba
anak dia yang bongsu nak ambil barang dekat depan ruang tamu di bawah chandelier. Waktu tu entahlah, mungkin mainan dia tertinggal dekat situ, anak dia yang ketiga berlari. Memang tak nasib baik. Budak tu masuk je dekat kawasan ruang tamu, tiba-tiba lampu chandelier tu jatuh. Sip baik suami dia ada pada waktu tu. Kak Ling dengan sangat-sangat mengandung macam tu kan. Jadi suami dia terus sambar anak dia. Mujur tak kena. Lampu chandelier tu jatuh, berkaca-kaca pecah. Memang satu benda yang sangat menakutkan. Yang penting anak dia selamat. Siapa yang bergayut dekat atas chandelier tu tak ada siapa pun nampak. Dan peristiwa tu menyebabkan si suami ni cari orang alim supaya nak tengokkan, nak ubatkan tempat tu macam mana nak selesaikan. Jadi dipanggillah seorang ustaz. Bila ustaz tu dipanggil, ustaz tu pun buatlah baca-baca doa. Ustaz tu bagi tahu dekat dalam rumah ni sebenarnya ada dua lagi makhluk yang tinggal sama-sama. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Jadi ustaz buat solat hajat. Solat hajat minta pertolongan pada Allah supaya benda tu diberhentikan. Alhamdulillah, sejak daripada tu tak ada lagi gangguan. Cuma Kak Ling, anak-anak dan suami dia kadang-kadang nampak kelibat putih, kadang-kadang kelibat hitam. Kalau tak silap abang, dekat kawasan-kawasan tandas nampak kelibat hitam. Tapi dekat kawasan bilik ataupun dekat kawasan meja makan, ruang tamu, nampak kelibat putih. Sejak daripada tu sampai sekarang, mereka gelar benda lain yang duduk dekat rumah dia sebagai si hitam dan si putih. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ni tak boleh nak cerita panjang-panjang sebab tayangannya pada hari Ahad kan. Jadi hari Ahad ramai yang masih lagi, ada lagi yang pergi rumah terbuka walaupun dah habis Syawal. Itu kita anggap sebagai mengeratkan silaturahim. Jadi tak ada masalah pun. Raya Malaysia boleh sampai Raya Haji. Kita punya celebration tu sampai Raya Haji. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Dalam beberapa hari yang lepas abang nak minta maaf sebab abang tersebut nama hari jadi tu Supiah kan. Abang Supiah tu abang letakkan binti, tak. Supiah tu sebenarnya lelaki, patutnya bin. Abang minta maaf sangat-sangat pada kakak yang sampaikan ucapan tu. Sakit hati dia tengok ucapan abang laki aku tiba-tiba dibentikan kata. Tak adalah, akak tu tak cakap apa-apa pun, cuma abang yang rasa bersalah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Dan terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.